A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang kepada kita sebagai tanda rahmat dan sayangnya Allah kepada kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung tadabbur surah As-Saff. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar yang bagi salam. Hari ini kita sambung tadabbur surah As-Saff. Surah barisan. Surah barisan. Kita sambung ayat yang ke-9. Yang ke-7. Kita sambung ayat yang ke-7. Okey, sebelum kita sambung ayat ke-7, cuba tengok antara pengajaran daripada ayat-ayat yang lepas. Kita ambil daripada ayat yang ke-5. Setelah Allah menceritakan daripada awal bahawa Allah, semua makhluk mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, sama ada yang bernyawa ataupun tidak, yang berakal ataupun yang tak berakal, menunjukkan bahawa Tuhan itu hanya satu dan Dia saja yang berhak disembah, disucikan. Kemudian Allah bagi tahu sifat buruk manusia, termasuklah orang beriman yang tidak mensucikan Allah. Antaranya ialah mereka bercakap apa yang mereka tidak lakukan. Maka kabura maktan, sangat besar kemurkaan Allah kepada mereka ni, mereka yang tidak berakhlak. Bila tidak berakhlak, maksudnya tidak mensucikan Allah. Akhlak buruknya ialah bila bercakap berdusta, bila berjanji tidak tepati, bila menyuruh orang buat baik tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kemudian Allah beritahu apa yang Allah cinta, apa yang Allah cinta hasil daripada ciptaan Allah. Allah cipta langit, bumi, manusia. Antara yang paling Allah cinta ialah bila semua manusia berjihad pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Sebenarnya itulah tujuan utama, tujuan paling besar manusia dicipta oleh Allah, iaitu supaya manusia sentiasa berusaha, sentiasa bekerjasama untuk memastikan semua manusia beribadat kepada Allah. Semua makhluk mengabdikan diri kepada Allah, mensucikan Allah. Maka itulah amalan yang paling Allah suka. Amalan yang ada kerjasama. Amalan yang kebaikannya melimpah kepada orang lain, bukan setakat untuk dirinya sahaja. Kemudian ayat kelima Allah bagi contoh bagaimana seorang Nabi, antara Nabi yang bekerja ataupun melakukan amalan yang Allah cinta, iaitu untuk menegakkan agama Allah. Siapa Nabi itu? Iaitu Nabi Musa. Jadi Allah kata, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum walamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Antara pengajaran ayat kelima, antara pengajaran ayat yang kelima ialah Allah nak bagi tahu bila manusia itu mulia, bila manusia dicintai oleh Allah, dia akan buat kerja yang mulia. Dan tanda kerja orang tu mulia, tanda kerja seseorang yang dicintai oleh Allah ialah dia akan disakiti. Jadi pengajaran ayat kelima, siapa yang mulia dia akan buat kerja mulia, dan siapa yang buat kerja mulia dia akan disakiti. Dia bukan dipuji, bukan dijulang, bukan dia agung-agungkan, tapi orang yang dimuliakan oleh Allah dia akan disakiti. Sebab apa yang Allah perintah, kebanyakan manusia tidak suka. Bila manusia tak suka, manusia akan cela, manusia akan sakiti. Kemudian yang kedua, pengajaran kedua daripada ayat kelima ialah
siapa yang memilih untuk sesat setelah dia beri peluang, setelah ditunjukkan jalan kebaikan dan jalan keburukan, tapi akhirnya dia memilih untuk sesat, maka Allah akan sesatkan hatinya. Jadi pengajarannya apa? Semua manusia yang sesat adalah berdasarkan pilihannya sendiri, bukan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayat betul daripada Allah, tapi Allah sudah berjanji, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berusaha mencari hidayat, pasti kami akan memberi. Jadi siapa yang tak dapat hidayat, bukan mana Allah tak bagi, tapi mereka yang tak nak. Bila mereka yang tak nak, maka Allah tutup pintu hati. Azaghallahu qulubahum. Okey, ayat yang ke-6. Apa antara pengajaran ayat ke-6? Kalau ayat ke-5 kisah Nabi Musa, ayat ke-6 kisah Nabi Isa AS. Jadi kisah Nabi Isa ni Allah bagi tahu dia bawa dua perkara. Nabi Isa membawa dua perkara. Pertama, musaddiqan. Yang kedua, mubasyirah. Musaddiqan apa ni? Dia membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, khususnya Nabi Musa AS. Dan mubasyiran, membawa berita gembira apa dia? Tentang Nabi yang akan datang. Jadi pengajarannya apa? Semua para Nabi ni membawa risalah yang sama, risalah yang satu daripada Tuhan yang satu. Tidak ada Rasul ni daripada Tuhan yang lain. Itu juga menunjukkan kehebatan Allah. Tuhannya hanya satu sahaja. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Buktinya semua Rasul, kerja mereka menyambung tugas Rasul-Rasul yang sebelumnya. Jadi pengajaran ayat ke-6 ialah tugas para Rasul adalah menyambung tugas Rasul-Rasul yang sebelum tu. Pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita ialah menyambung apa yang Nabi telah lakukan, bukan mengubah, bukan menukuk nambah, bukan mengurangkan. Jadi kalau kerja Nabi pun menyambung kerja orang dahulu, maka kita pula janganlah lebih daripada Nabi. Yang Nabi Muhammad suruh kita tak buat, yang ustaz suruh, yang tok guru suruh kita buat. Itu bukan kerja menyambung kerja Nabi, itu menukuk nambah. Jadi jadilah orang mulia, iaitu menyambung kerja orang-orang dahulu, tak perlu ditambah. Sebab tu Nabi Isa bagi tahu, aku bukan setakat menyambung kerja Nabi-Nabi dahulu, khususnya Nabi Musa AS, tapi aku memberi khabar gembira kepada kamu dengan kedatangan seorang Nabi yang akhir, Nabi yang terakhir. Dan Nabi yang terakhir ni, kata Nabi Isa, adalah Ahmad. Ahmad. Apa makna Ahmad? Kita dah bincangkan. Ulama mengatakan, dalam banyak-banyak para rasul, para nabi, Nabi Muhammad lah yang paling aksaru hamdan lillah. Nabi yang paling banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang paling sempurna pujiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ juga Nabi Isa memberi isyarat. Aku ni bukan pelengkap. Dengan kedatangan aku bukan pelengkap, tapi akan datang satu Nabi lagi yang jauh lebih baik, lebih lengkap, lebih sempurna dan lebih memuji Allah. Maka kalau kamu boleh terima aku, orang-orang Nasrani boleh terima aku sebagai Nabi kamu, maka Nabi Muhammad sepatut kamu lagi boleh terima, sebab dia Ahmad, dia lagi terpuji, dia lagi lebih baik pada aku. Ini juga sebagai bukti Allah nak bagi tahu bahawa orang Yahudi dan orang Nasrani tidak ikhlas. Bila mereka beriman kepada para Nabi masing-masing, mereka tidak ikhlas. Bila mereka mengaku beriman dengan kitab masing-masing, sebenarnya tidak ikhlas. Buktinya, mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad adalah pelengkap kepada Nabi Isa dan Nabi Musa, dan Al-Quran pelengkap kepada kitab Taurat dan Injil. Tidak ada yang bercanggah, tidak ada yang berbeza. Dan juga pengajaran dalam ayat yang ke-6 ialah sifat tawadhu'. Tengok tadabbur. Kadang-kadang dalam satu ayat ada 4-5 pengajaran. Kadang-kadang ada bab akidah, pengajaran dari sudut akidah. Kadang-kadang ada pengajaran dari sudut akhlak. Dalam ayat 6 ada akhlak. Apa akhlaknya?
iaitu sifat para Nabi sentiasa merendah diri. Sifat para Nabi, bahkan sifat orang beriman sentiasa merendah diri. Tak pernah rasa dia lebih. Bila dia datang selepas Nabi Musa, dia kata, aku adalah membenarkan apa yang Nabi Musa sampaikan. Bukan menokok nambah. Bukan aku lebih baik padanya. Dan bila aku datang ni, selepas aku akan ada Nabi yang lebih baik. Ahmad kita dah bincang minggu lepas, iaitu yang paling terpuji. Jadi sifat seorang Nabi ialah merendah diri. Dia tak rasa dia hebat, dia tak rasa dia lebih baik pada orang. Bahkan dia sentiasa mengaku yang Nabi selepasnya adalah lagi baik. Berapa ramai yang ustaz tidak ada sifat merendah diri. Berapa ramai yang ustaz tak boleh tunduk kepada kebenaran apabila ditegur. Sebab itulah bila hilang akhlak, runtuhlah bangsa. Bila hilang akhlak, runtuhlah agama seseorang. Sebab agama adalah akhlak. Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk melengkapkan akhlak. Salah satu akhlak para Nabi apa dah? Merendah diri. Sebab itulah Nabi Musa AS, bila ditanya oleh Bani Israel, adakah orang yang lebih alim daripada kamu? Nabi Musa kata, tak ada. Maka Allah menegur Nabi Musa AS. Sebenarnya ada orang lebih alim daripada kamu, walaupun kedudukan orang tu lebih rendah daripada kamu. Jadi jangan kamu berbangga kamu lebih alim. Tak. Ada orang lain lebih rendah daripada kamu tapi lebih alim ilmunya daripada kamu. Maka kamu kena pergi belajar kat dia. Tengok Allah mendidik para Nabi sentiasa merendah diri. Jangan rasa mereka tu adalah yang terbaik ataupun lebih baik. Maka Nabi Musa merendah diri pergi menuntut ilmu daripada Khidir, yang pendapat paling kuat dia bukan Nabi. Jadi seorang Nabi rendahkan dirinya, pergi belajar dengan orang yang lebih rendah kedudukannya. Jadi sifat itu sangat penting dalam kehidupan orang beriman, khususnya pelajar agama. Bila tak ada sifat rendah diri, kita akan jadi sombong. Dan kita tak akan dapat ilmu. Kalau dapat ilmu pun tak berkat. Dapat je lupa, dapat je tak ada kekuatan untuk beramal. Kenapa? Sebab penghalangnya sifat sombong. Dan Nabi Musa boleh buka surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 32. Surah Al-Qasas ayat 34. Apa kata Nabi Musa AS? Kata Nabi Musa AS, dia kata, wa akhi Harun. Surah Al-Qasas ayat 34. Wa akhi Harun, Musa dengan Nabi Harun adik-beradik, tapi Musa lebih tinggi kedudukannya. Nabi Musa lebih tinggi kedudukannya, tapi tengok bagaimana sifat rendah diri Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam. Kata Nabi Musa, wa akhi Harun, saudaraku ini iaitu Nabi Harun, huwa afsahu minni, dia lebih fasih daripada aku. Dia lebih fasih daripada aku, lisanan, dari segi tutur kata, dari segi percakapan, dia lebih lancar. Maka fa'arsilhu, Nabi Musa minta pada Allah, fa'arsilhu ma'iyya, maka utuskanlah dia, Nabi Harun, bersama aku untuk berdakwah. Sebagai ridaan, sebagai menyokong ataupun mendukung dakwah, kerja dakwahku, yusaddiquni. Jadi di sini walaupun Nabi Musa lebih baik pada Nabi Harun, tapi dia dengan mudah je mengaku ada bab-bab tertentu Nabi Harun lebih daripada dia. Maka dia mengaku depan Allah, Nabi Harun afsah, lebih fasih daripada aku. Ini sifat yang paling penting. Berapa ramai ustaz-ustaz pendakwah yang tak boleh nak tunduk pada orang dia lebih bawah padanya walaupun dia silap. Semoga saya juga dibetulkan oleh Allah melalui ayat ni, iaitu bila kita bercakap, walaupun kadang-kadang sebut ada dalil, tapi kadang-kadang dalil itu tak sahih, dalil itu dhaif.
Maka bila dia tegur, terus kita mengaku saya tersilap. Itu sebenar bila mengaku silap tu bukan kelemahan tapi kekuatan. Sebab kita kuat, kita berani mengaku kita lemah. Adapun bila kita tak mengaku lemah, sebenar itulah kita lemah. Kita takut nak mengaku depan orang, kita malu pada orang nak mengaku lemah, bukan malu kepada Allah bila kita buat silap. Dan kalau kita ingat kisah Ghulam Ad-Dakwah, Ghulam Ad-Dakwah ni seorang budak belajar dengan guru dia di tepi jalan. Tapi bila Ghulam ni, anak murid ataupun budak ni, guru dia nampak budak ni dah ada kelebihan, tanpa segan selu, dengan mudah dia mengatakan, Al-yawm anta afdal minni. Hari ini, engkau, anak murid dia tu, engkau telah lebih baik daripada aku. Jadi guru mengaku anak muridnya telah menjadi lebih baik daripadanya. Itu sifat yang terpuji. Bukan keaiban kepada guru. Bahkan guru sepatut lebih berbangga bila anak muridnya menjadi lebih baik padanya, hasil didikannya. Sepatut dia berbangga, bukan malu. Ini poin yang penting. Daripada ayat yang ke-6 ni, poin yang penting ialah para nabi, orang-orang yang beriman, para pendakwah, para asatizah, mesti ada sifat tawaduk, sifat rendah diri, sifat sentiasa mengiktiraf kelebihan orang. Dan begitu juga bila ada orang yang lebih pada kita, jangan kita dahulukan diri kita, dulukan orang. Kalau dia lebih dalam bahagian tersebut, silakan kamu jadi ketua, kamu pergi ke depan. Jadi jangan kita nak bolok semua sekali. Jadi semoga termasuklah kita dalam rumah, kita dengan anak kita, kadang-kadang anak kita betul, kita salah, maka mengakulah salah. Hari ini kamu lebih baik daripada mak, hari ini kamu lebih baik daripada bapa, bila betul-betul dia anak tu adalah berada di jalan yang betul. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Kemudian Allah berkata, "Waman azlam." Dan siapa azlam yang, siapa lagi yang azlam paling zalim. Azlam ni isim tafdil lah, Majah Hasan Akbar. Siapa lagi yang paling zalim? Min man, dari man, orang yang iftara. Iftira makna dia mereka-reka. Mereka-reka ala Allah, ke atas Allah, al-kazib, pendustaan. Apa pendustaan yang direka ni, dan siapa yang mereka? Yang merekanya ialah berkaitan dengan ayat sebelum ni, pengikut Nabi Musa, iaitu Yahudi, dan pengikut Nabi Isa, Nasrani ataupun Kristian. Apa yang mereka reka ni? Yahudi mereka pembohongan kepada Allah. Dia kata apa? Dia kata Allah ni Uzair anak Allah. Yahudi berpandangan, pegangan antara pegangan akidah mereka yang sesat ialah Uzair anak Allah. Nasrani pula mengatakan mereka pembohongan kepada Allah dengan mengatakan Nabi Isa anak Tuhan ataupun salah satu daripada 3 Tuhan. Dan Yahudi juga ada juga menuduh Nabi Isa pula, Yahudi pula menuduh Nabi Isa adalah sebagai anak haram, anak hasil daripada zina. Itu iftara Allah. Dan sebelum ayat ni, apa orang Nasrani ataupun orang Yahudi berkata bila datang Nabi Muhammad? Sebelum ni mereka percaya yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil, Nabi akhir zaman
mereka yakin, mereka akan beriman. Tapi falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Maka tatkala apa yang datang tu, yang mereka sendiri percaya, yang mereka sendiri yakin, tapi akhirnya kafaru bih, mereka kufur sebab Muhammad bukan daripada bangsa mereka. Jadi apa kata mereka? Apa kata Yahudi? Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ayat yang ke-6. Dia kata semua ni cerita Nabi Muhammad ke, cerita Al-Quran ke, semua adalah sihir. Itu pun termasuk iftara 'ala Allah. Jadi iftara 'ala Allah ni berkata dusta. Kepada Allah. Kalau Yahudi dia kata Uzair anak Allah. Uzair anak Allah. Kalau Kristian Nasrani, Isa anak Tuhan. Uzair, Yahudi juga mengatakan Isa anak zina. Dan Yahudi dan Nasrani juga mengatakan Quran ataupun Nabi Muhammad adalah sihir. Sebelum ayat yang ke-7 ni. Dan banyak lagi kata-kata nista yang sebenarnya mereka berdusta kepada Allah. Yang Allah nak sampaikan apa dia? Apa yang mereka dusta kepada Allah adalah bukan setakat zalim, tapi perbuatan yang paling zalim. Saya bagi contoh. Kita berdusta kepada kawan kita. Satu dosa besar dan kezaliman. Kalau kita dusta pada pakcik kita yang antara yang paling dekat dengan kita, kezalimannya lagi besar. Kalau kita dusta pada mak bapak kita, kezalimannya lagi besar. Kalau dusta pada Allah, kezaliman, Allah bertanya, siapa lagi yang paling zalim? Tak ada. Kemuncak kepada kezaliman ialah berdusta kepada Tuhan. Termasuklah berdusta kepada hadis kepada Nabi SAW. Dia mendakwa hadis Nabi. Bahkan Nabi pun tak pernah ucap pun hadis tersebut. Berzikir, berselawat 80 kali pada hari Jumaat, diampunkan dosa selama 80 tahun. Itu adalah berdusta atas nama Rasul. Dan Allah kata itulah kezaliman yang paling zalim. Jadi siapa lagi yang paling zalim? Daripada orang yang mereka-reka pendustaan kepada Allah dan juga kepada Rasul. Kemudian lagi zalimnya wahwa, dan dia yud'a, diajak ilal Islam, kepada Islam. Dia mendusta kepada Allah, paling zalim. Lagi-lagi zalim ialah dia dusta kepada siapa ni? Allah yang mengajak pada Islam. Dia mendustakan Rasul, yang Rasul tak pernah ajak buat jahat. Rasul sentiasa ajak sembah Tuhan, buat benda yang makruh, cegah yang mungkar. Rasul mengajak akhlak yang mulia. Jadi kepada Rasul yang macam ni, dia mengatakan Rasul adalah penipu, tukang sihir, orang gila dan sebagainya. Mana kezalimannya semakin bertambah. Kalau dia zalim pada Allah, kalau dia zalim pada Rasul, Rasul ajak kepada maksiat, itu bukan masalah. Tapi Rasul yud'an, orang tu diajak kepada Islam, tiba-tiba dia juga mendustakan. Okey, kemudian Allah buat ketetapan, Allah bagi ketetapan ataupun sunnatullah. Apa dia sunnatullah? Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak akan memberi hidayat al-qaum kepada kaum yang zalim. Tadi Allah kata yang paling zalim yang berdusta kepada Allah, yang berdusta kepada Rasul. Kemudian Allah beritahu sunnatullah, peraturan Allah, ketetapan Allah yang tak akan berubah. Apa dia? Bila orang tu zalim, maka dia tak akan dapat hidayah sampai bila-bila. Bila dia zalim, dia tak akan dapat hidayah sampai bila-bila.
Allah tak akan bagi hidayah. Jadi kenapa Allah sebut zalim di sini? Allah boleh kata wallahu la yahdihim. Allah boleh guna dhamir ganti nama. Allah tidak akan memberi hidayah pada mereka yang dia sebut kat atas. Tak. Allah tak sebut mereka, tapi Allah tukar mereka ganti nama kepada zahir. Zahir ni makna sifat yang jelas, iaitu orang yang zalim. Kenapa Allah sebut? Daripada sepatut Allah sebut dhamir ganti nama, Allah tukar sebut sifatnya. Sebab Allah nak bagi tahu, kalau Allah kata Allah tidak akan bagi hidayah pada mereka, maka ayat itu seolah hanya kepada orang Nasrani dan Yahudi sahaja. Selain pada itu, mereka tak akan zalim dan Allah akan bagi hidayah. Bukan itu maksudnya. Kalau Allah kata la yahdihim, la yahdihim. Beza la yahdi al-qauma az-zalimin. Kalau ikut susunan ayat sepatut dah sebut mereka berdusta pada Allah, patut Allah sebut ganti nama aja. Allah tidak akan bagi hidayah pada mereka tu yang mendusta pada Allah. Tapi Allah tak sebut him, Allah sebut al-qaum az-zalimin. Apa faedahnya? Faedahnya Allah nak bagi tahu bahawa hidayah Allah ni tak akan dapat kepada semua orang yang zalim, bukan pada Yahudi dan Nasara sahaja. Itu faedah pertama. Faedah kedua, Allah nak bagi tahu sebab apa Allah tak bagi hidayah? Sebab sifat zalim mereka. Kalau Allah kata tidak bagi hidayah pada mereka, di sini tak ada sebab. Kenapa tak Allah tak bagi hidayah? Tak ada jawapan. Tapi bila sebut kaum yang zalim, ada jawapan. Kenapa Allah tak bagi hidayah? Sebab zalim. Dan juga Allah nak beritahu apa-apa saja kezaliman itu adalah penghalang untuk manusia mendapat hidayah. Kadang-kadang kita bila sebut zalim ni, kita bayangkan orang zalim pada kita. Ataupun kita zalim pada orang. Tapi sebenarnya ada satu lagi zalim, iaitu zalim pada diri sendiri. Dia tak pukul orang, dia tak ambil hak orang, tapi dia tak beriman kepada Allah. Sebenarnya itulah kezaliman yang paling besar. Apa kata Luqman? La tusyrik billah. Jangan kamu mensyirikkan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Nasihat Luqman pada anaknya, wahai anakku, jangan syirik pada Allah. Sebab apa tak boleh? Sebab syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi berapa ramai yang tak zalim pada orang, tak ambil hak orang, tapi dia syirik pada Allah. Dia tak solat, dia mengatakan sunnah Nabi ketinggalan zaman. Sebenarnya dialah orang yang paling zalim. Okey. Kemudian Allah beritahu apa yang orang kafir nak sebenarnya. Bermula daripada di Mekah, Nabi dikepung, dihina, sahabat ditangkap, diseksa, ada yang sampai dibunuh. Kemudian Nabi diusir keluar daripada Mekah. Kemudian sampai di Madinah, Nabi pula diperangi oleh orang Yahudi di Madinah dan diperangi pula oleh musuh dalam selimut orang munafik. Bertambah lagi dengan musuh yang sedia ada di Mekah. Jadi Nabi dilingkungi oleh musuh. Serangan musuh semakin bertambah bila Nabi pergi ke Madinah. Apa yang orang kafir nak sebenar? Allah kata, yuriduna, mereka ingin. Yuriduna liyutfi'u, untuk memadam nur Allah, cahaya Allah. Cahaya Allah ialah Al-Quran. Cahaya Allah ialah hidayat. Cahaya Allah adalah Al-Quran. Cahaya Allah adalah hidayat. Jadi apa orang kafir nak sebenarnya? Mereka nak, Allah bagi tahu, mereka nak padam cahaya. Cuba tengok bahasa Al-Quran.
Allah tak kata mereka nak kurang cahaya. Allah tak kata mereka nak apa dia? Nak alihkan cahaya. Tapi Allah kata mereka nak padamkan cahaya. Apa maksud tu? Apa maksud? Maksudnya ialah bila padam cahaya, orang kafir ni perancangan mereka daripada dulu, kini dan selama-lamanya mereka nak hapuskan Islam daripada akar umbi. Mereka nak matikan Islam seterus. Sampai bila-bila tak akan naik lagi Islam. Itu maksud memadamkan. Jadi kalau itulah perancangan orang kafir daripada dulu sampai sekarang dan sampai bila-bila, patut tak kita berehat, kita hanya belajar, kita tak buat apa-apa untuk memimpin masyarakat untuk sampai ke ilmu? Patut tak? Sedangkan orang kafir ni kerja dia pagi, petang, siang, malam, bukan nak kurangkan cahaya Islam, nak padamkan terus. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat 105. Surah Al-Baqarah ayat 105. Kita tengok apa orang kafir nak daripada kita sebenarnya. Ma yawaddul ladzina kafaru. Kan? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina an ayunazzala alaikum kan min khairin min rabbikum. Kemudian wallahu yakhtassu bi rahmatihi kan. Man yasha. Okey. Tengok apa orang kafir nak daripada kita sebenarnya. Allah rakam dalam surah Al-Baqarah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yawaddul ladzina kafaru. Ma yawaddu tidak ingin. Tidak ingin allazina kafaru, orang-orang kafir. Orang kafir yang mana ni? Min ahlil kitab, sama ada ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasara, wala musyrikin, dan tidak juga orang musyrikin yang tidak ada kitab macam orang di Mekah. Mereka tidak ingin semua ni. Yahudi, Nasara, musyrikin, mereka tak ingin sama sekali. Apa yang mereka tak ingin? An yunazzala alaikum, bahawa turun ke atas kamu min khairin min rabbikum. Turun ke atas kamu min khairin. Khairin ni apa saja kebaikan. Apa saja kebaikan dari Tuhan kamu. Dalam tafsir ulama mengatakan khairin dalam bahasa Arab nakirah. Tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, umum. Maksud umum ialah apa sahaja jenis kebaikan orang kafir tak nak sampai pada orang Islam. Bahkan ulama mengatakan termasuklah kalau boleh setitik air hujan pun orang kafir tak nak hujan tu turun pada orang Islam. Apatah lagi orang Islam jadi kaya, orang Islam jadi senang, orang Islam jadi bahagia, lagi dia tak nak. Inilah kehendak orang kafir. Dulu, kini dan selama-lamanya. Dan kebaikan yang paling besar ialah hidayah Allah. Kebaikan yang paling besar ialah hidayah Allah. Sebab tu Allah kata apa? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi, dan Allah mengkhususkan rahmatnya man yasha, kepada siapa yang dia nak bagi. Orang kafir tak setuju Allah turunkan wahyu pada Nabi Muhammad, tapi Allah kata apa? Allah yang mengkhususkan rahmatnya, sama ada Nabi Muhammad ataupun Al-Quran, kepada siapa yang dia nak. Allah nak pilih Muhammad, orang kafir tak nak, orang kafir tak boleh halang. Orang ahli kitab nak Nabi terakhir daripada bangsa mereka, Allah tak nak. Allah nak turun Nabi itu daripada kalangan bangsa Arab. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Tapi yang penting Allah nak beritahu orang kafir ni dulu, kini, selama-lama ni tak nak sama sekali kebaikan sampai pada orang beriman. Dan sama dengan ayat ni, mereka nak apa? Nak padamkan Islam seterusnya sampai bila-bila.
Apa yang mereka buat? Bermula daripada Mekah, mereka perangi Nabi, mereka berunding dengan Nabi supaya Nabi jangan berdakwah. Mereka tawarkan macam-macam harta, nak jadi raja, bagi wanita paling cantik supaya Nabi padamkan cahaya Islam. Bila pergi ke Madinah, mereka perangi lagi Nabi daripada Mekah, dan orang Yahudi di Madinah perangi juga Nabi, orang munafik dalam selimut, musuh dalam selimut, perangi Nabi daripada dalam. Dan dalam peperangan dalam peperangan Uhud, orang musyrikin rancang nak hancurkan Islam daripada akar umbi, tapi akhirnya apa dah? Wallah bi afwahihim, mereka nak padam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi apa berlaku? Wallahu, dan Allah mutimmu, melengkapkan nurihi, cahayanya. Allah melengkapkan cahayanya walaupun orang musyrikin merancang pagi, petang, siang, malam sepanjang masa untuk memadam cahaya Islam dan tak nak kebaikan sampai kepada orang beriman. Tapi kesudahannya Allah melengkapkan cahayanya walau kariha, walaupun kariha, dibenci, walaupun dibenci oleh orang kafir. Tengok bahasa Al-Quran. Allah kata apa? Allah nak beritahu orang kafir ni, pagi, petang, siang, malam dia tak nak Islam berkembang. Bahkan dia nak padam cahaya, dia nak hapuskan Islam daripada akar umbi lagi. Tapi Allah juga bagi tahu mereka tak akan berjaya. Sebaliknya Islam akan terus berkembang, Islam akan terus merebak ke satu dunia dan Islam akan menang. Buktinya Nabi bila berperang sentiasa menang, dan Nabi Islam yang dibawa oleh Nabi sentiasa berkembang sampailah satu dunia. Itu maksud Allah melengkapkan cahayanya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan orang kafir benci. Jadi Islam dah tegak bukan sebab orang kafir suka, tak. Dalam keadaan orang kafir benci. Jadi di sini juga Allah nak beritahu sifat orang kafir sentiasa benci pada Islam. Jadi tak payahlah kita resah, tak payahlah kita kelang kabut, tak payahlah kita melenting bila orang kafir anti-Islam. Sebab Allah dah beritahu daripada awal lagi, orang kafir memang anti-Islam. Orang kafir memang benci Islam, tapi Islam tetap naik. Islam tetap naik. Yang penting apa dah? Bukan bagaimana kamu berhadapan dengan orang kafir, tapi bagaimana kamu melaksanakan perintah Allah. Kalau kamu taat pada perintah Allah, Allah akan lengkapkan cahayanya. Walaupun orang kafir benci. Tapi kalau kamu sendiri tak mentaati perintah Allah, Islam kamu sendiri akan jatuh dan akan berada di bawah. Dan ketika itu orang kafir gembira, bertepuk tangan. Okey. Di sini juga kata ahli tafsir, Allah nak beritahu Islam tu mustahil dipadamkan cahayanya. Islam tu mustahil dipadamkan cahayanya. Apa bukti? Allah guna perkataan yutfi'u, padam. Itfa' ni itfa'u makna padam. Ini isim, itfa'un. Kalau fa'ah yutfi'u. Padam ni makna padam terus. Jadi orang kafir bukan nak kurangkan cahaya Islam, tapi nak padam terus. Kemudian Allah guna perkataan nur. Nur ni cahaya. Kemudian yang ketiga Allah guna perkataan afwah. Afwah, mulut. Mulut-mulut. Sebenarnya apa? Allah boleh guna bahasa biasa kan? Orang kafir tak mungkin dapat menyekat perkembangan Islam. Tapi Allah guna perkataan lain. Orang kafir tidak berjaya memadam cahaya dengan mulut mereka. Sebenarnya di situ ada maksud yang tersirat. Allah nak bagi tahu
Islam tu seolah cahaya matahari. Islam tu seumpama cahaya matahari. Kemudian usaha orang kafir nak padamkan cahaya Islam seumpama mereka nak padam cahaya matahari dengan mulut mereka. Apa maksud? Siapa boleh padam cahaya matahari dengan mulutnya? 1 bilion manusia tiup untuk padamkan cahaya matahari. Mungkin ke tak? Tak mungkin. Maksud apa? Allah nak bagi tahu cahaya Islam tak mungkin dipadam walaupun satu saat. Seumpama kamu nak padam cahaya matahari, tak mungkin cahaya matahari padam dengan tiupan kamu. Matahari akan hancur sebab kiamat, bukan sebab tiupan kamu. Sebenarnya ini adalah berita gembira daripada Allah kepada orang beriman. Islam tak akan padam. Okey, orang tanya, sekarang Islam di bawah, Islam dihina, Islam merempak di mana-mana. Macam bercanggah dengan ayat ni, Allah kata tak mungkin cahaya Islam dipadam dan Allah akan lengkapkan cahaya Allah. Maka ulama menjawab, yang Allah kata Islam tak padam ialah Islam sentiasa kuat. Islam sentiasa benar. Kalau berhujah dengan agama yang lain, agama yang lain sentiasa kalah. Tapi yang nampak lemah tu bukan Islam. Yang lemah ialah orang Islam. Yang kalah bukan Islam, yang kalah orang Islam tu. Jadi suasana sekarang, boleh tak kita praktis ayat ni? Cahaya Islam terus menyala, terus memancar, dan Allah lengkapkan cahaya dalam keadaan sekarang. Boleh. Walaupun nampak orang Islam, nampak Islam tu ditindas. Tak, Islam bukan ditindas. Yang ditindas orang Islam yang tak beramal dengan Islam. Al-Islam ya'lu. Islam sentiasa tinggi. Wala yu'la alaihi, dan tidak ada yang boleh lebih tinggi daripada Islam. Tak mungkin. Itu Islam. Tapi orang Islam, ya mungkin dihina sebab dia tak beramal dengan Islam. Saya bagi contoh dalam Al-Quran. Kalau kita ingat kisah Nabi Ibrahim berdebat. Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrus. Masa tu Nabi Ibrahim tak ada kuasa, tak ada kerajaan. Macam hinalah, dia seorang-seorang je. Dan Namrus pula ada kerajaan yang besar. Ada kerajaan yang besar, ada bala tenteranya, ada kuasa. Tapi bila berdebat, siapa yang menang? Nabi Ibrahim. Itu maksud Islam sentiasa tinggi, walaupun tak ada kuasa. Islam adalah agama yang benar. Contohnya, buktinya, bila berdebat, Islam sentiasa menang. Dalam keadaan Islam tak ada kuasa, bila berhujah, Islam nombor 1. Sehingga Ibrahim kata kepada apa? Kepada Namrus, okey, kalau kamu kata kamu boleh menghidup dan mematikan, okey, Tuhan aku boleh menerbitkan matahari daripada sebelah timur. Maka kamu keluarkan matahari daripada sebelah barat sekarang. Fabuhital lazi kafar, tercengahlah orang kafir. Mana orang kafir kalah, Islam tetap tinggi. Ini maksud dia. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Islam tetap kuat, tapi orang Islam yang lemah. Waktu dalam peperangan Uhud, Nabi dan sahabat kalah, Islam tetap tinggi. Yang kalah sebab apa? Orang Islam tu. Kalah kenapa? Sebab mereka tidak mentaati ajaran Allah dan Rasul. Okey. Kemudian huwallazi dia allazi yang arsala telah mengutuskan rasulahu rasulnya bil huda dengan hidayat, dengan petunjuk. Dia iaitu Allah yang mengutuskan rasulnya dengan hidayat, dengan petunjuk. Ada ahli tafsir mengatakan petunjuk di sini ialah Al-Quran. Quran, Islam adalah Al-Quran. Quran adalah Islam. Tanpa Al-Quran, dia bukan Islam. Tanpa Islam, dia bukan Quran. Quran adalah hudan, petunjuk. Jadi di situ ada Islam, di situ ada Al-Quran. Di situ ada Quran, di situ ada Islam.
Bila tanpa Al-Quran, sebenarnya Islamnya tidak ada. Jadi Allah kata Allah yang mengutuskan Rasul dengan Al-Quran, dengan petunjuk. Dan wadinil haq, dan agama yang benar. Jadi Allah yang mengutuskan Rasul dengan petunjuk, kemudian petunjuk itu menjadi dalam bentuk Islam. Dinil haq ialah agama Islam. Dinil haq ialah agama Islam. Al-huda maknanya Al-Quran. Jadi kekuatan Islam ialah berdasarkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Rasul ialah berdasarkan petunjuk, berdasarkan Al-Quran. Siapalah Rasul kalau tanpa Al-Quran? Sebab tu Allah puji Rasul dalam surah Ali Imran ayat 165. Cuba tengok. Betul? 165, 164. Ayat ni bermula walaqad mannallahu 'alal mu'minin. 164 sorry. 164 walaqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan yatlu kemudian yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim kitab wal hikmata wa in kanu Okey. Cuba kita tadabbur. Walaqad, dan demi Allah pasti sesungguhnya, mannallah, Allah telah menganugerahkan. Manna ni anugerah. Kalau masdar minnatun. Sebab itulah orang Bani Israel, Allah bagi makanan istimewa, dipanggil apa? Manna. Apa ni, madu dengan burung kan? Tapi sebenarnya manna tu bukan madu. Kata manna tu bukan madu, bukan burung. Manna tu ialah anugerah Allah, iaitu dapat dengan istimewa, cara istimewa, turun daripada langit tanpa bekerja, tanpa berusaha. Jadi manna mana anugerah. Sesungguhnya pasti Allah telah menganugerah. Kepada siapa ni? Anugerah ni bukan untuk semua orang. Dia khas kepada orang mukminin yang beriman je. Apa dia anugerah tu? Iz ba'asa fihim, ketika mana Allah mengutuskan kepada masyarakat Arab, Allah mengutuskan kepada masyarakat Arab rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Itu pun anugerah tu, rasul daripada bangsa Arab, daripada yang faham satu bahasa mereka. Itu pun anugerah. Kalau datang daripada bangsa lain, sukar untuk mereka beriman. Kemudian apa lagi anugerah bersama Rasul? Yatlu alaihim. Mereka membaca, Rasul ini membaca kepada masyarakat Arab ayatuhu, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Dan wa yuzakkihim. Fungsi ayat Al-Quran ialah yuzakkihim, membersihkan hati mereka daripada syirik, daripada segala sifat-sifat yang tercela. Dan Rasul juga mengajar mereka kitab dan hikmah. Ni. Jadi Allah utuskan Rasul bersama dengan huda. Begitu juga ayat ni Allah beritahu anugerah Allah kepada orang beriman dua. Satu Rasul. Yang kedua, membaca ayat-ayat Allah. Dan fungsi ayat Allah bukan setakat dibaca, yuzakkihim, membersihkan hati-hati mereka daripada kesyirikan, kekufuran kepada Allah. Dan caranya mengajar kitab itu dan hikmah. Wa in kanu,
Dan sesungguhnya mereka ni orang Arab, sebelum turun Rasul, sebelum turun Al-Quran, sebelum Allah utuskan Rasul, kanu min qablu lafi dalalim mubin. Mereka sesat yang sangat jelas. Jadi daripada sesat dapat hidayah dengan apa? Dengan Al-Quran dan berpandukan Rasulullah. Sebab itulah orang beriman dia kena gembira bila dapat dua ni. Satu, Quran. Yang kedua, sunnah Nabi. Kalau dia tak gembira, mana dia belum beriman. Sebab Allah kata anugerah ini khas untuk orang beriman je. Bila kepada orang beriman, wajib kita gembira. Bila tak gembira, kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Allah kata apa? Dia yang mengutuskan Rasul dengan petunjuk dan dengan Islam, agama yang benar. Untuk apa ni? Liyuzhirahu, untuk dia, iaitu Allah, menzahirkan ataupun memenangkannya. Untuk Allah memenangkan Islam itu ala din, ke atas agama kullihi, kesemuanya. Jadi Allah bagi utuskan Rasul membawa petunjuk dengan Islam untuk Allah menzahirkan, memenangkan Islam itu ke atas agama yang lain. Menang macam mana tu? Macam saya sebut tadi. Bukan mesti menang dalam peperangan. Bukan mesti menang ada kerajaan, tak. Tapi menang berhujah. Bila berdebat dengan agama lain tak ada hujah. Fabuhital lazi kafar. Jadi Islam tu sentiasa cantik. Islam tu sentiasa indah. Yang kalahnya orang Islam. Yang tak indahnya akhlak orang Islam. Tapi Islam tetap nombor satu. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Okey. Jadi Allah nak beritahu yang benci pada Islam ni bukan orang kafir saja. Ada ketika orang musyrikin. Sebenarnya musyrikin dengan kafir sama je. Cuma kalau sebut kafirun tu dia merangkumi semua. Bila sebut kafirun merangkumi ahli kitab, Yahudi dan Nasara dan juga orang musyrikun. Tapi bila sebut musyrikun dia lebih khusus kepada orang musyrikun yang menyembah berhala yang tidak ada kitab. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Allah kata tidak ada orang-orang kafir. Orang kafir mana ni? Ada dua golongan. Pertama, min ahlil kitab, daripada kalangan ahli kitab, satu. Yang kedua, wal musyrikin, dua. Jadi orang kafir ni ada dua jenis. Ahli kitab sama ada Yahudi dan Nasara, kafir juga. Kemudian yang kedua musyrikin, kafir juga. Tapi Allah sebut berasingan sebab apa? Ada perbezaan. Dua-dua golongan ni masuk neraka. Cuma perbezaannya dari segi hukum kat dunia. Contohnya ahli kitab ni kalau sembelihan dia orang Islam boleh makan. Sembelihan orang musyrikin orang Islam tak boleh makan. Yang kedua, ahli kitab ni, wanita ahli kitab boleh kahwin dengan lelaki orang Islam. Ataupun orang Islam, lelaki boleh berkahwin dengan wanita ahli kitab. Walaupun dia tak memeluk Islam. Tapi orang Islam, lelaki, haram kahwin dengan wanita musyrikin. Haram kahwin dengan wanita musyrikin. Tapi akhirnya, di akhirat besok, dua-dua golongan ni kafir dan akan masuk neraka yang sama. Okey? Jadi Allah nak beritahu Islam tetap menang. Kadang-kadang bukan menang dari segi peperangan, bukan menang dari segi dapat membentuk kerajaan. Tak, menang dari segi hujah, menang dari segi kebenaran. Tak ada satu pun agama lain yang boleh mengatasi kebenaran Islam,
yang boleh mengatasi keindahan Islam. Tak ada. Ini maksud liyuzhirahu 'ala din. Dan juga di sini daripada ayat 8 dan 9 Allah nak beritahu Islam ni sentiasa dibenci oleh orang kafir. Sentiasa dibenci oleh orang musyrikin. Jadi kebencian mereka tu bukan penghalang untuk Islam naik. Yang menghalang untuk Islam naik ialah bukan sebab orang kafir suka, tapi sebab kamu yang sendiri tak suka pada Islam. Berapa ramai orang Islam yang tak suka pada Islam? Berapa ramai orang Islam yang tak suka pada sunnah Nabi? Tiba-tiba mereka salahkan orang kafir. Tak. Yang salahnya ialah orang Islam. Sebagaimana pengajaran berlaku dalam peperangan Uhud. Para sahabat kalah dan 70 orang mati syahid dan Nabi pula cedera bukan sebab kekuatan orang musyrikin. Bukan sebab senjata orang musyrikin lagi canggih, lagi banyak. Tak. Tapi sebab kelemahan orang Islam yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salahkan orang kafir bila kita lemah, bila kita kalah. Tapi salahlah kepada diri sendiri. Orang kafir kerja dia sentiasa anti-Islam, sentiasa benci pada Islam. Dulu, kini dan selama-lama. Dan mereka sentiasa nak memadamkan cahaya Islam. Dulu, kini, selama-lama. Jangan hiraukan perancangan mereka. Tapi pastikan kita memahami Al-Quran, kita mentaati perintah Allah, pastikan kita belajar sunnah-sunnah Nabi dan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah kita akan kuat dan kita akan menang satu hari insyaAllah. Okey, cukup setakat ayat yang ke-9. Azhar, boleh bagi buku tu, buku solat tu. Ada soalan ke sebelum kita masuk Bulughul Maram? Masih ada ke ahli kitab zaman sekarang? Ya. Bila Allah sebut ahli kitab dan Allah tak sebut bila zaman mereka, maka ulama kata ahli kitab akan sentiasa ada sampai bila-bila. Apa definisi ahli kitab? Iaitu orang yang percaya kepada kitab Taurat yang dipanggil orang Yahudi, dan yang percaya kepada kitab Injil yang dipanggil Nasrani ataupun Kristian. Mereka ada tak sekarang? Ya, ada. Walaupun fahaman mereka kepada kitab yang telah diselewengkan, kitab yang telah diubah, yang kitab ori memang dah tak ada dah, maka mereka tetap digelarkan ahli kitab. Sebab mereka percaya pada kitab Taurat dan Injil yang diseleweng lah, maka mereka digelar ahli kitab. Kalau mereka percaya betul-betul pada kitab Taurat yang ori, mereka pasti akan percaya pada Quran dan mereka pasti akan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tak ada masalah. Maka ketika itu mereka tak digelar ahli kitab. Mereka digelarkan orang beriman, mukminun. Jadi ahli kitab ada tak zaman sekarang? Ya, ahli kitab akan ada sampai bila-bila. Wallahu a'lam.